Hai murid-murid, selamat datang ke kelas matematik kita pada hari ini. Cikgu harap kamu sudah bersedia untuk belajar. Murid-murid, pada hari ini kamu akan belajar penyelesaian masalah melibatkan darab dan bahagi. Kamu akan belajar untuk menyelesaikan masalah melibatkan situasi harian berkaitan darab dan bahagi. Untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid boleh melakukan rujukan buku teks muka surat 74, 75 dan 76. Sebelum kamu belajar untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang melibatkan situasi harian, kamu harus terlebih dahulu tahu cara untuk mengenal pasti kata kunci bagi setiap soalan itu. Kenapa kita perlu tahu kata kunci? Kita perlu tahu kata kunci ini untuk memudahkan kamu menentukan operasi apa yang kamu perlu guna untuk menyelesaikan soalan tersebut. Kata kunci bagi darab ialah darab kali hasil darab, jumlah kesemua, kira atau cari jumlah. Nanti kalau kamu membaca sesuatu soalan dan kamu jumpa kata kunci ini, kamu tahu soalan itu adalah soalan darab. Kata kunci bagi bahagi pula ialah bahagi, hasil bahagi, kongsi bersama, diagihkan sama rata, dipotong sama rata, kongsi bersama, kuantiti setiap satu. Yang ini pula untuk bahagi. Kalau kamu jumpa perkataan-perkataan ini, kamu tahulah soalan itu adalah soalan bahagi. Jadi adalah amat penting untuk kamu menghafal kata kunci ini supaya mudah kamu tahu operasi apa yang kamu hendak guna untuk menyelesaikan sesuatu soalan. Contoh yang pertama. Murid-murid, untuk menyelesaikan sesuatu soalan berkaitan situasi harian, perkara pertama yang perlu kamu lakukan ialah baca terlebih dahulu soalan tersebut dengan berhati-hati. Mari kita baca soalan ini. Ibu Darren membeli 4 kotak stroberi. Setiap kotak berisi 15 biji stroberi. Berapakah jumlah stroberi? Kata kunci bagi soalan ini ialah jumlah stroberi. Jadi, berdasarkan jadual kata kunci kita tadi, kita tahu bahawa soalan ini adalah soalan darab. Mari kita lakukan sedikit gambaran supaya kamu lebih mudah memahami soalan ini. Bayangkan terdapat 4 kotak stroberi. Di dalam setiap kotak terdapat 15 biji stroberi. Jadi sekarang ni kita hendak tahu berapa semua stroberi ini. Untuk mengetahui berapa jumlah stroberi tersebut, kita lakukan pendarapan, iaitu ayat matematik 4 darab 15. Kemudian, murid-murid lakukan pengiraan menggunakan bentuk lazim. 15 kita tulis di atas bagi memudahkan kamu melakukan pendarapan supaya kamu tidak keliru. Jadi 15 di atas, 4 di bawah. 15 darab 4. Lakukan pendarapan daripada nombor yang di belakang, iaitu 5 darab 4. 5 darab 4 bersamaan dengan 20. Sifar kita tulis di bawah, 2 pula kita letak di atas 1. Kemudian 1 darab 4 ialah 4. 4 ditambahkan dengan 2, kita dapat 6. Cikgu harap kamu tak ada masalah untuk proses pendarapan ini kerana cikgu sudah ajar kamu cara untuk mendarab bagi soalan darab sebelum ini. Maka jawapan akhir kita ialah 60.
Jumlah stroberi ialah 60 biji. Contoh yang kedua. Hajar memasukkan 96 bungkus dodol sama banyak ke dalam 4 buah bekas. Berapakah bilangan dodol di dalam setiap bekas? Jadi murid-murid, kata kunci bagi soalan ini ialah sama banyak dan juga setiap bekas. Berdasarkan kata kunci ini, kita tahu soalan ini adalah bahagi. Mari kita lakukan sedikit gambaran. 96 bungkus dodol hendak kita masukkan sama banyak ke dalam 4 buah bekas. Yang bulatan ni kita anggap sebagai bekas. Ada 4 buah bekas. Jadi sekarang kita hendak cari dalam satu bekas yang bulat itu ada berapa dodol. Ayat matematik yang terlibat ialah 96 bahagi 4. Mari kita lakukan pembahagian menggunakan bentuk lazim. Pertama sekali, lukis pembahagi. 96 dibahagi 4 kerana 96 bungkus dodol hendak dimasukkan sama banyak ke dalam 4 buah bekas. Sifir yang kita guna di sini ialah sifir 4. Jadi murid-murid senaraikan sifir 4. Cikgu harap kamu sudah hafal. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 dan 40. Okey, selepas kamu senaraikan sifir ini, barulah kita boleh selesaikan bahagi kita. 9 dibahagi 4. 9 ini cari di dalam senarai ini. Tapi di sini tiada. Jadi kita ambil yang paling dekat ataupun yang paling hampir iaitu 8. Kita ambil 8. 8 yang kita ambil, tulis di bawah. Kemudian kira kedudukan 8 ini yang keberapa. 8 ini kedudukannya ialah yang kedua, iaitu 1, 2. Jadi 2 ini kita tulis pula di atas sini. Kemudian garis dan lakukan penolakan. 9 tolak 8, 1. Bawa turun 6. Jadi kita dapat 16. 16 ini kita cari pula di dalam senarai ini. 16 yang kita ambil daripada senarai ini, kita tulis di bawah dan kira kedudukan 16 itu yang keberapa. 1, 2, 3, 4. Iaitu yang keempat. Okey, 16 ini yang keempat. Jadi 4 ini kita tulis pula di atas sini. Garis dan lakukan penolakan. 16 ditolak 16, kita dapat sifar. Jadi tiada lagi nombor yang boleh kita bawa turun ke bawah. Jawapannya ialah 24. Untuk contoh yang terakhir, cikgu ambil salah satu soalan aktiviti yang akan kamu buat sebentar nanti. Cikgu akan bagi satu contoh bagaimana kamu hendak menjawab dan kamu ikut saja cara dan langkah yang cikgu buat ini untuk melengkapkan latihan kamu nanti. Kita baca dulu soalan. Ada 7 set lampu hiasan. Setiap set ada 100 biji mentol. Kira jumlah mentol. Jadi kata kunci kita di sini ialah jumlah mentol. Jadi kita tahu, kita lihat ada perkataan jumlah. Kita nak tahu berapa semua jumlah mentol. Operasi yang terlibat ialah darab. Jadi, sebelum kita dapat menyelesaikan soalan kita isi dahulu tempat kosong yang diberi. Diberi berapa set lampu hiasan? Berdasarkan soalan ini ada 7 set lampu hiasan. Jadi kamu tulis di sini 7. Satu set ada berapa biji mentol? Setiap set bermaksud satu set. Jadi satu set ada
100 biji mentol. Kat sini dia ada cakap kan, satu set. Setiap set ada 100 biji mentol. Setiap set ini sama juga maksud dia dengan satu set. Jadi di sini kita isi 100. Dicari. Okey, apa yang kita nak cari? Kita nak cari ialah jumlah mentol. Tapi kita tak kira lagi kan? Okey, jadi dicari ialah jumlah mentol. Okey, kita nak cari jumlah mentol. Ayat matematik telah diberi iaitu 7 darab 100. Cikgu dah cakap tadi, kata kunci dia ialah jumlah mentol. Jadi operasi yang terlibat ialah darab. 7 iaitu 7 set darab dengan 100. Jadi sebelum kita boleh isi kotak ini, kita harus lakukan pengiraan di bahagian ini menggunakan bentuk lazim, iaitu 7 darab 100. Kita letak 100 dahulu di atas supaya lebih mudah kamu melakukan pendarapan. Garis, okey, jangan lupa simbol darab. Sifar darab 7. Sifar. Sifar darab 7 lagi. Sifar. 1 darab 7, 7. Jangan lupa garis 2 untuk jawapan yang terakhir. Jadi jawapan kita di sini ialah 700. Di sini pun kita tulis 700. Jumlah mentol ialah 700 biji. Selesai. Jadi kamu ikut saja cara yang cikgu ajar ini untuk melengkapkan latihan kamu nanti. Tugasan ataupun latihan yang perlu kamu lengkapkan bagi sesi pembelajaran pada hari ini ialah buku aktiviti matematik tahun 3 muka surat 47 dan 48. Sekiranya ada langkah pengiraan yang kamu lupa ataupun kata kunci yang kamu tak ingat, kamu boleh ulang semula video ini sebagai rujukan. Tahniah murid-murid, kamu sudah berjaya sampai ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat faham semua perkara yang cikgu ajar kamu pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Bye murid-murid.